sekarang ni saya berhenti di lagi satu spot yang mana di sini pernah dijadikan tempat pembuangan mayat. Di bawah sana tu meremang geng. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi kita di vlog yang terkini di channel YouTube Syukri Vlogs. Jadi pada malam ni saya akan kongsikan pada rakan-rakan semua mengenai pengalaman saya ketika membuat eksplorasi dan juga rakaman ke sebuah jalan yang agak terkenal di Negeri Sembilan, iaitu Jalan Lama Bukit Putus. Saya yakin ramai orang-orang Negeri Sembilan yang tahu akan kisah Jalan Lama Bukit Putus ni, yang menghubungkan antara Seremban menuju Kuala Pilah dan sebaliknya. Jadi beberapa hari yang lepas saya telah membuat rakaman siang dan juga malam. Jadi kepada yang follow channel YouTube saya dari dulu sehingga sekarang, pasti akan perasan yang saya pernah buat review tentang Jalan Lama Bukit Putus ni dengan menggunakan motosikal. Masa tu hanya rakam guna phone saja di sepanjang laluan Bukit Putus ni pada waktu siang hari. So saya akan bawa anda menaiki motor ni dan akan explore apa yang ada di sekitar Jalan Bukit Putus ni. Alright, jom. Jumlah kenderaan yang lalu kawasan ni agak berkurangan. Dan beberapa hari lepas saya telah datang kembali pada lewat petang untuk mengambil sedikit footage dan juga rakaman dari udara petang tersebut. Dan cuaca pada hari itu kebetulan berkabus dan juga baru lepas hujan lebat, jadi menambahkan lagi keseraman jalan tersebut walaupun pada siang hari. Dan bercerita sedikit mengenai Jalan Lama Bukit Putus ni yang menghubungkan Seremban ke Kuala Pilah. Kalau pada masa dahulu, Jalan Lama Bukit Putus ni memang sering digunakan untuk menghubungkan antara Seremban dan Kuala Pilah. Dan selepas highway baru disiapkan pada tahun 2009, Jalan Lama Bukit Putus ni yang mempunyai banyak selekoh tajam ni jarang digunakan lagi sehingga kini. Dan selepas highway baru dibina pada tahun 2009, Jalan Lama Bukit Putus ni sudah jarang digunakan sehingga kini. Banyak sekali kemalangan maut yang berlaku di Jalan Lama Bukit Putus tu sebelum highway baru disiapkan. Kalau kita tengok dalam blog Google atau YouTube, banyak sekali kisah-kisah misteri mengenai Jalan Lama Bukit Putus ni yang dikongsikan oleh mereka yang pernah melalui jalan ni. Dan saya baca beberapa kisah dan juga cerita mengenai Bukit Putus ni, antaranya mengenai
ada yang pernah nampak sekumpulan manusia sedang mengusung keranda pada waktu malam. Agak menghairankan. Dan selain itu, kisah-kisah tentang lembaga tanpa kepala, kisah Lansui, dan juga ada yang menumpang balik ketika mereka melalui Jalan Lama Bukit Putus ni. Dan itulah dia, banyak sekali kisah-kisah misteri, dan saya agak tertarik untuk kembali kali kedua ke sana. Dan saya telah membuat rakaman siang, sedikit rakaman siang dan juga rakaman malam pada pukul 1:30 pagi untuk tunjukkan keadaan bagaimana jalan tersebut betapa sunyi dan amat menyeramkan sekali jalan tersebut pada waktu lewat tengah malam. Jadi rakan-rakan semua boleh menonton video ni dari awal sampai akhir untuk mengikuti pengalaman saya ketika menjejaki Jalan Lama Bukit Putus ni. Jadi sepanjang rakaman siang di Jalan Lama Bukit Putus ni, tempat pertama yang saya singgah adalah di sebuah tiang rehat yang mempunyai surau dan juga tandas kalau tak silap, dan juga tangga untuk menaiki Gunung Angsi. Dan sekarang ni saya betul-betul berada di hadapan di bahagian bawah tangga untuk menaiki Gunung Angsi. Boleh tengok di hadapan saya ni. Ini dia Gunung Angsi, tangga untuk menaiki ke atas sana. Dan sekarang hujan pun berhenti sekejap, tak ada hujan lebat . Dan inilah dia Jalan Lama Bukit Putus, yang mana kepanjangan 6.8 km. Dan jalan ni memang jarang digunakan. Waktu siang pun dah jarang digunakan, apatah lagi pada waktu malam. Dan juga saya tunjukkan sedikit keadaan jalan baru dan juga jalan lama. Dan di bawah ni lah jalan baru. Jalan baru yang dibina dan disiapkan pada tahun 2009. Dan sejak daripada itulah Jalan Lama Bukit Putus ni sudah tidak digunakan, atau memang jarang digunakan. Di bawah ni kalau kita ambil laluan ke sebelah kiri menghala ke Seremban, dan untuk ke sana pula adalah menghala ke Kuala Pilah. Memang agak sunyi . Hujan pun dah mula rintik-rintik. Keadaan pada masa tu baru lepas hujan dan juga berkabus, jadi agak sejuk dan juga seram juga pada lewat petang masa tu. Tak silap masa tu saya buat rakaman drone dalam pukul 6, hampir pukul 6. Selesai rakaman di lokasi yang pertama, saya bergerak ke lokasi yang berikutnya, iaitu ke sebuah tempat yang mempunyai replika tengkolok di situ . Okay gang, kita berhenti pada port yang kedua di sepanjang laluan
Jalan Lama Bukit Putus ni. Dan sekarang ni saya berada di kawasan yang ada replika tanjak ni. Ni dia replika tanjak tu. Berkabus lah kerana baru lepas hujan lah. Agak menyeramkan juga walaupun pada waktu siang. Sini memang hutan lah. Yang mana di situ banyak juga kisah-kisah misteri yang dikongsikan oleh mereka yang pernah melalui Jalan Lama Bukit Putus ni. Antaranya adalah penampakan nenek kebayan yang berada di situ pada waktu malam. Agak menyeramkan juga untuk saya singgah. Ditambah pula dengan pelbagai kisah misteri yang saya dengar sebelum saya sampai betul-betul di tempat tu. Tempat terakhir yang saya singgah sebelum saya akhiri rakaman siang pada hari itu adalah tempat yang mana pernah menjadi lokasi pembuangan mayat seorang wanita yang pernah dibuang di situ. Dan sekarang ni saya berhenti di lagi satu spot yang mana di sini pernah dijadikan tempat pembuangan mayat. Kertas siasatan berhubung kes penemuan mayat wanita di dalam gaung di kilometer 14 Jalan Bukit Putus, Paroi di Seremban telah diserahkan kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Nanda Ma'ruf berkata, kertas siasatan telah selesai dan hanya tunggu arahan Timbalan Pendakwa Raya. Pada 20 Mac lepas, mayat wanita dipercayai warga tempatan ditemukan dalam keadaan tertiarap oleh seorang lelaki ketika berjoging dan mengambil gambar di kawasan itu. Susulan kejadian itu, dua lelaki masing-masing berusia 41 dan 44 tahun serta seorang wanita berusia 18 tahun yang mempunyai talian persaudaraan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. ACP Nanda berkata, reman ke atas lelaki berusia 41 tahun dan wanita itu dilanjut hingga 16 April ini. Manakala seorang lagi lelaki direman hingga esok selepas tempoh reman ketiga-tiga mereka berakhir semalam. Beliau berkata mereka juga direman susulan penemuan satu rangka dipercayai milik seorang kanak-kanak perempuan di kawasan belukar berhampiran tangki air di Taman Bukit Zamrud, Seremban pada 7 April lepas yang dipercayai turut mempunyai kaitan dengan mereka. Di bawah sana tu meremang, geng. Memang sunyi jalan sini. Sunyi sangat-sangat. Tempat pembuangan mayat yang dijumpai, mayat wanita yang dijumpai di sini, di bawah sana. Kawasan di situ memang sunyi dan mayat wanita pernah dijumpai oleh seorang individu yang kebetulan pada masa itu berjoging di kawasan Jalan Lama Bukit Putus tu. Dan kejadian tersebut berlaku pada tahun 2022, masih baru lagi. Selesai membuat rakaman di lokasi itu, saya terus bergerak pulang ke rumah. Dan pada malam tu juga saya telah datang balik ke lokasi ni ngam-ngam pada pukul 1.30 pagi untuk membuat rakaman di Jalan Lama Bukit Putus ni, untuk tengok sendiri betapa seram dan sunyinya jalan ni pada lewat tengah malam. Sesampainya di sana pada jam 1.30 pagi, keadaan berkabus dan saya set up kamera semua untuk memulakan rakaman. Perasaan saya pada masa tu memang agak berdebar dan juga macam-macam bermain di fikiran ni. Kalau kereta ni rosak ketika buat rakaman di tengah-tengah gelap jalan lama tu, atau muncul sebarang bunyi atau penampakan, adakah saya bersedia untuk tengok benda tu? Tambah pula sebelum saya buat eksplorasi malam tu, saya berhenti di stesen minyak sekejap untuk buat sedikit research dan juga kisah-kisah mengenai tempat ni, dan terbaca banyak sekali kisah misteri. Jadi bila difikirkan balik, saya pun dah meredah perjalanan yang jauh untuk ke Negeri Sembilan ni. Daripada Selangor mengambil masa lebih kurang sejam juga. Jadi tak berbaloi untuk saya berpatah balik. Jadi saya tekad untuk teruskan rakaman pada malam tersebut. Selesai set up kamera apa semua, saya terus memulakan rakaman daripada Jalan Seremban menuju ke Kuala Pilah. Memasuki permulaan Jalan Lama Bukit Putus ni, masih ada kiri kanan
lampu jalan yang menerangi jalan ni. Dan bila sampai ke tengah-tengahnya, keadaan makin bertambah gelap. Lepas tu saya teruskan perjalanan saya meredah laluan Jalan Lama Bukit Putus ni. Okey, jadi sekarang ni kita dah memasuki simpang Jalan Bukit Putus yang lama pada jam 1.36 pagi jam saya sekarang, dan kita akan tengoklah keadaan di sekitar kawasan jalan ni, Jalan Lama. Dan masa tu saya bawa kereta memang laju kerana perasaan berdebar-debar dan cuak sepanjang lalu jalan tersebut.
sepanjang di persimpangan di sepanjang jalan Bukit Putus ni. Dan 68 km panjang jalan ni. So kita kena hati-hati. Dari sebuah jalan lama ni, kali kedua kita jumpa air terjun. Dan boleh nampak juga suara saya ketika buat vlogging tu agak tergetar-getar dan juga takut. Memang takut, diakui memang takut ketika melalui jalan ni. So, kita teruskan lagi perjalanan. Pada pemanduan. Jalan ni sering digunakan sebelum pembinaan jalan Bukit Putus yang baru untuk menghala Seremban menuju ke Kuala Bilah. Dan selepas highway baru siap pada tahun 2009, jalan Bukit Putus yang lama ni memang agak jarang digunakan. Sangatlah jarang. Mungkin pada waktu pagi ada yang menggunakan jalan ni untuk jogging, naik basikal. Tapi pada waktu malam ni boleh lihat sendiri 1:30 pagi tak ada sebuah pun kereta yang melalui jalan ni kecuali kenderaan yang saya naiki sekarang. Di sini baru ada lampu jalan. Kawasan Tanjak.
AdSense untuk pembayaran YouTube. So terima kasih kepada rakan-rakan yang subscribe, kepada yang memberi sokongan kepada Syuk untuk terus berkarya membuat video-video eksplorasi yang menarik untuk tonton anda semua. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.